Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi Bazir Aziz. Terima kasih. Okey, teman Umi. Dekat live ini hari ini. So, apa khabar semua? Mudah-mudahan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan semua segala urusan kita Allah permudahkan. Yang mana perjalanan nak balik kampung, moga-moga Allah selamat pergi dan balik, insya-Allah. Allah pertemukan dengan mereka-mereka yang kita rindui, yang kita cintai, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tak sihat ini, Umi Fo doakan semoga cepat sembuh segala penyakit semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang datangkan penyakit, Allah yang nak sembuhkan. Percayalah setiap penyakit ada ubat dia, insya-Allah. So kita nak hari ni kita nak sembang-sembang sikit tentang zikir. Zikir, marilah kita berzikir sepanjang masa. Zikir ni apa makna zikir? Zikir ni kita menyebut memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni bila kita berzikir ni mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak dekat hati dia dengan Allah? Semua orang nak kan? Sebab bila hati kita dekat dengan Allah, kita akan rasa tenang, rasa damai, rasa indahnya, rasa walaupun kita biasa-biasa, tapi kita akan rasa sangat-sangat dalam keadaan yang sangat selesa, tenang sangat. So kita dituntut untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Allah kata, dekatlah pada aku, nescaya aku akan dekat kepadamu, dan Allah ada dah pada prasangka hamba dia. Betul tak Abdul Aziz? Cuti ke hari ni? Ke masih kerja? So ada yang lain lagi, mudah-mudahan sama-sama sahabat sekarang ni memang tengah ada banyak live so tak apa, ada beberapa orang pun yang Umi Fo dapat share nanti bila kita yang benda-benda yang bermanfaat ni kita share kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan so zikir seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Umi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Nina Syakina, seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, banyak syariat Islam yang sudah aku ketahui, lalu berilah aku pelajaran yang boleh aku jadikan sebagai pegangan. Baginda bersabda, bibirmu sentiasa basah dengan ucapan zikir kepada Allah. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ni dah banyak dah ni apa yang sudah aku ketahui, berilah satu pelajaran yang aku boleh jadikan satu pegangan. Ini hadis riwayat Tirmizi, Ahmad Ibn Ibn dan Al-Hakim yang mensahihkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan, yang maksudnya tiada Tuhan selain Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, miliknya semua kerajaan atau kekuasaan, dan miliknya segala puji-pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selalu kita baca kan, ya Bazir Aziz, selalu kita baca lepas saja solat maghrib, kita baca. Kita baca ni kan. Kita baca ni selalunya sehari kalau kita baca 100 kali, maka akad baginya adalah memerdekakan 10 orang hamba. Besarnya zikir ni. Selalunya zikir ni juga Umi Fo masa ni diajar baca masa kalau kita nak masuk pasar raya. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, kalau kita masuk pasar raya tu kan macam-macam nafsu yang nak kan, nak ni sampai kadang kita yang tak patut dibeli kita beli. Tapi petuanya kalau nak masuk pasar raya tu, kita bacalah sebelum melangkah kaki masuk pasar raya tu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada hadis Umi dengar tentang ni, bila kita baca nak masuk pasar raya ni, maksudnya Allah akan bagi dua, keuntungan di dunia, keuntungan di akhirat. Berbeli belah dah kita dapat dah untung, kita dah seronok dah dekat dunia ni, tapi dekat akhirat nanti Allah bagi lagi peluang tu. So tu antara yang
zikir ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi dalam pesan ni sehari 100 kali baginya adalah memerdekakan 10 hamba. 10 hamba tu memerdekakan dia punya fadilat dia, ditulis untuk 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan. Susah ke nak baca zikir ni? Senang kan? Tapi kita ambil baca 100 kali. Sebab apa kebaikan dia? Dihapuskan ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan. Dia mendapat penjagaan daripada gangguan syaitan hari itu sampailah petangnya, dan tidak seorang pun dapat melakukan hal yang lebih utama daripada itu melainkan orang yang melakukan lebih banyak daripada itu. Betul, selamat juga daripada gangguan syaitan. So tak mau kita diganggu syaitan, bisik-bisikan syaitan. So yang mengganggu kita, so bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu 100 kali satu hari, insya-Allah. Allah buang segala keburukan, 100 keburukan kita, Allah beri 100 kebaikan untuk kita. Dan umpama dia pahala dia umpama kita merdekakan 10 orang hamba. Besarnya kan? So kalau kita tak tahu macam mana kita nak beramal, kita tak rasa keserongan. Jadi kita tak tahu fadilatnya, so kita akan buat sesungguh insya-Allah. Pada satu pagi Rasulullah keluar dari bilik Ummul Mukminin Juwariyah radhiyallahu anha untuk mengerjakan sembahyang subuh. Sementara Juwariyah di masalahnya. Kemudian baginda pulang kembali setelah mengerjakan sembahyang duha, sementara Juwariyah masih berada di situ. Lalu baginda bersabda, "Engkau masih tetap dalam keadaan sewaktu aku meninggalkanmu?" Juwariyah menjawab, "Ya, benar." Maka baginda bersabda, "Tadi aku sudah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Sekiranya kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak tadi pagi, tentulah dia akan mengimbangi, iaitu kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Apa maksud dia? Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak makhluknya, sebesar keredaannya, seberat timbangan arasy-Nya, dan sebanyak dakwat kalimat-kalimatnya. Besar dia punya fadilat ni. Ya Ibu Fatina. Alhamdulillah. So hari ni kita baca apa yang Nabi ajar tadi, bila kita baca kalimat ni, sekiranya kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan pagi tadi. Jadi masa ceritanya Nabi masa tu giliran dia bersama Juwariyah. So masa tu pagi subuh Nabi keluar pergi solat subuh, dan dia balik daripada solat subuh tu dia dapati Ibu Juwariyah ni duduk lagi masih dekat situ, duduk berzikirlah. Tapi Nabi kata pagi tadi aku ucapkan 4 kalimat saja. 4 kalimat saja. Lepas tu yang sekiranya kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan pagi tadi, tentu dia akan mengimbangi, iaitu dia akan mengimbangi. Maksudnya dari pagi tu, dari subuh, lepas subuh duk baca banyak, tak bergerak-gerak dah tu. Tapi Nabi cuma ucap 4 kalimat je. Jadi hari ni Imi pun nak kata sahabat-sahabat semua, kita ni hidup ni pun memang kita kena bijak. Maksudnya berilmu, pengetahuan, dan kita bijak mengamalkannya. So dia ada benda yang ada part yang kita sebut sikit pun tapi dia dah jadi banyak. Kita manfaatkan benda tu. Kadang-kadang hari ini memang orang kata sibuklah, tak sempat nak beramal lah, tak sempat nak baca banyak-banyak sempat. Tapi ada Nabi dah ajar benda kita sebut sikit tapi fadilat dia banyak. Macam kita baca surah Al-Ikhlas kan? Kita sebut 3 kali tu dia punya fadilat dia apa? 1/3 Al-Quran. So dia dah sangat apa? Maksudnya dia boleh cover. Jadi semestinya kita nak duduk menghadap baca satu Quran, betul? Jadi kita nak bijak. Jadi macam Nabi kata dia baca cuma 4 kalimat saja. Subhanallah. Kalau siapa dah boleh catat, bolehlah catat kan? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati.
Jadi kita sebut 4 kalimat tu. Jadi kita sebut macam benda bila kita sebut yang tu dia berganda-gandaan. Kita cerita sikit pasal ahli sufi. Ahli sufi orang-orang yang orang yang ahli sufi ni macam orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So dia memang menggandakan. Kalau dia nak buat sesuatu tu gandaan. Dia kata kalau dia gandaan macam kalau dia puji pokok tu kan, kita kata subhanallah kan, maha suci Allah yang menjadikan pokok tu, kita puji pokok tu. Maksudnya tapi mereka gandakan. Bijak kan? Bijak. Maksudnya sebanyak-banyak daun pokok tu aku puji engkau ya Allah. Kan? So lepas tu dipuji, kita tengok langit, kita puji subhanallah kan. Tapi mereka puji subhanallah, ya Allah, masya Allah, seluas-luas langit ni aku puji engkau Allah Ta'ala. Maka jadi macam mana? Kita punya amalan tu berganda tak? Berganda. Jadi kita kena jadi orang yang bijak, orang yang berilmu dan beramal insya-Allah. So kita amalkan kalimat ni. Bila kita kata, kita tengok langit subhanallah, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha anasi wa zinata arshi wa midada kalimati. Kita sebut kalimat-kalimat Allah ni, maksudnya maha suci Allah dengan segala puji, sebanyak makhluknya, sebesar keredaannya, seberat timbangan arasnya, sebanyak dakwat kalimat-kalimatnya. Besar tak? Besar insya-Allah. Ya, terima kasih Fatina hadir insya-Allah. So Wan Mazlan, Wan Harun. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah yang maha besar. Dan Allah yang maha besar. Itu lebih aku sukai daripada suatu tempat yang naik matahari di alam ini. Dan hadis yang kelima dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kena jawab bila Umi Put sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kata sedekat-dekut umat dia memang kalau bila dengar nama dia, bila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diam aja, tak cakap apa-apa. Maksudnya kita taat, kita tak kata sallallahu alaihi wasallam, tak meraihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, tidakkah kamu ingin aku tunjukkan suatu kalimat yang merupakan harta simpanan di syurga? Harta simpanan di syurga ni besar ni kan. Aku menjawab, tentu sahaja wahai Rasulullah. Kemudian baginda bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi itulah apa yang kita nak bawa masuk ke syurga. Maksudnya khazanah di dalam syurga. Dia adalah kita merupakan pahala-pahala amal yang kita bawa, zikir-zikir yang kita bawa tu dengan izin Allah SWT. Di mana ini adalah hadis riwayat Al-Musa Asy'ari ni, yang Rasulullah kata tidak satu kalimat yang merupakan harta simpanan di syurga. Maksudnya benda-benda yang tersembunyi. Bila kita sebut la haula wala, cuma kita sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi hari ni kalau kita sebut kalimah ni pun, kalau ketika kita rasa macam runsing, rasa macam tak ada daya upaya kita dah ni, rasa penat dah ni kan, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya penyerahan diri kepada Allah. Tiada daya upaya kita, tak ada upaya kita melainkan kekuatan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebutlah kalimah tu banyak-banyak. Ni Ibu Fatin, kita sebutlah haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang tambah-tambah kadang-kadang kita menangani anak-anak kan, anak-anak di apa dengan ragam anak-anak kan, ragam suami, ragam macam-macam keren lah. Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Kita akan jadi tenang semula dalam keadaan kita yang rasa nak marah, rasa apa macam-macam lah, rasa macam runsing sebutlah la haula wala quwata illa billah. Di mana ia adalah satu khazanah yang tersimpan dalam syurga. Mati esok kalau Allah bagi peluang kita masuk syurga, barulah kita nampak khazanah tu. Ya Allah, ruginya, kata Ibu Fatin ni kan. Ibu Fatin, oh lah, kenapa lah tak sebut banyak gitu. Rupanya khazanah, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kan, kita rasa rugi. Hari ni sebutlah, la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Mudah kan, semua kalimah tu sangat mudah. Cuma kita kena faham dah. Kita faham, kita sebut tu, nanti insya-Allah Allah akan bagi setiap perkara, amal-amal soleh, perkataan-perkataan kita yang baik-baik, doa kita yang baik-baik, semua dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usah risaulah kalau dalam dunia ni. Sebab tu kita jaga sangat perkataan kita, apa yang nak keluar daripada mulut kita, hati kita. Selain kita jaga hati kita jaga mulut perkataan kita, supaya benda-benda yang keluar yang keluar daripada mulut kita tu akan dinilai, ditimbang di sisi Allah Subhanahu Taala. Balik nanti memang kita akan rasa tak cukup pahala ni, apa nak cari lagi ni. Tapi semua nanti akan keluar. Apa benda yang kita sebut ni, Fatin sebut ni, dia akan keluar sebagai benda yang menolong kita, membantu kita di syurga. Kita nak dapat, kita nak duduk syurga, bukan kata nak duduk di syurga saja. Syurga yang penuh dengan nikmat. Sebab yang mana Allah dah janji tu, Allah nak beri. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala. Jadi kita berusaha sebut kalimah-kalimah yang elok-elok, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sanggupkah salah seorang di antara kamu setiap hari melakukan 1000 amal kebaikan? Salah seorang daripada yang duduk dalam majlis baginda bertanya, bagaimana caranya seorang di antara kami dapat melakukan 1000 amal kebaikan? Baginda menjawab, iaitu dengan mengucapkan tasbih 100 kali baginya dicatat melakukan 1000 kebaikan dan dihapuskan diri darinya segala kesalahan dosa. Jadi nak dapatkan 1000 kebaikan, bukannya mudah kan? Kita nak buat 1000 kebaikan, nak kumpul-kumpul nak buat 1000 kebaikan. Tapi Nabi kata cuma kita menyebutkan tasbih, memuji Allah dengan memada dengan 100 kali saja. 100 kali saja kita bertasbih kepada Allah Subhanahu taala, dan Allah jadikan dia sebagai 1000 kebaikan yang kita dapat. Untungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak peluang. Ini jangan semalam Umi cakap kita kan. Kita buat yang sedikit tapi Allah gandakan pahala dia. Ini kita baca tasbih 100 kali, kita ucapkan subhanallah 100 kali, tapi Allah gandakan 1000 kebaikan untuk kita. Masya Allah, subhanallah, hebatnya, maha baiknya Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Rasulullah ni beristighfar lebih daripada 70 kali. Itu Rasulullah kan. Insan yang tak berdosa, insan yang Allah pelihara dia daripada dosa, sebab dia istighfar 70 kali satu hari. Kita semestinya kita buat lebih kan. Kita mohon keampunan daripada Allah. Selain itu kita lakukan sunat taubat kan. Kita mohon beristighfar kepada Allah lebih-lebih di awal pagi. Kita bangun, kita beristighfar kepada Allah di awal pagi. Jadi Umi Fu ingatkan, apa yang kita sampaikan hari ini adalah gerak daripada Allah Subhanahu Taala. Zaman kita adalah zaman pengakhiran.
Zaman yang orang kata tak ada zaman yang nak pertengahan lagi dah. Zaman Nabi tu pun Nabi kata ibarat hari kiamat ni ibarat di hujung kuku saja. Apatah lagi kita ni, tengah mana dah. Maksudnya kita di zaman dah akhiran. Jadi marilah kita sama-sama sahabat berlumba-lumba untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap hari kita ingat kita Allah bagi dah sediakan doa untuk kita. Setiap kali kita semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Jadi hari ni orang yang nak sesat ni kita tak dapat dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak ilmu, orang yang alim pun boleh sesat lagi. Dengan syarat hari ni kita minta memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa kita ditunjuk ke jalan yang lurus. Kita tak sesat. Kita tak nak kita sesat jalan. Bila kita sesat jalan, na'udzubillah, kita takut kita tak dapat capai redha Allah Subhanahu Taala. Semalam Umi Fu dengar, tak tahu Ibu Fatina dengar tak, cerita orang alim, seorang wali. So dia anak murid dia pun dah banyak orang alim di bawah dia. So pada dia akhirnya mati dalam keadaan yang murtad, mati keadaan yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya kita ni walaupun kita ada macam mana ilmu kita, apa kita tahu pun apa semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Kita mohon pada Allah supaya Allah sentiasa tunjuk kita ke jalan lurus. Tahu tak, syaitan itu sentiasa nak menyesatkan kita. Kalau mereka nak menyesatkan kita ni, dia datang nak menyesat kita. Cerita orang alim tu macam mana dia syaitan tu dalam keadaan sesat. Orang alim ni dia semayang, dia kita tak tahulah antara dia dengan Allah, tapi pada pandangan orang dia memang alim lah sebab dia banyak ilmu, dan dia di bawah dia pun banyak anak murid yang dah alim-alim, maksudnya dah orang-orang yang jadi warak di bawah dia. Jadi tapi dia diuji. Allah, sebab antara kita ni, hati kita ni Allah Taala je yang tahu. Kalau alim macam mana kita pun, Allah tak pandang hebatnya kita, tapi Allah pandang usaha kita. Allah tengok hati kita. Itulah hari sahabat-sahabat sekalian, jagalah hati kita supaya kita sentiasa setiap hari kita kena bersihkan hati. Dengan berzikir ialah kita dapat membersihkan hati. Kalau kita solat pun belum tentu lagi. Solat memang solat yang utama, tapi sebelum tu kita wash dulu kita punya hati kita, bersihkan hati kita supaya kita hati kita, bila hati bersih, kita senang menerima ilmu Allah SWT. Cahaya Allah akan masuk ke dalam kita. Maksudnya kita senang, kita dapat taufik dan hidayah tu. Kita tak nak bila hati kita berkarat, hati kita dah penuh dengan rasa dengki, kianat, rasa apa-apa semua yang buruk-buruk. So nanti bila ni kita tak dapat dari cahaya Allah tu, kita tak dapat petunjuk Allah SWT. Ceritanya macam ni. Orang alim tu, dia buat ibadat, tapi dia macam biasalah, dia manusia biasa kan. Ada kala nak pergi qada hajat, ada nak pergi buang air apa semua. So dia tak boleh beribadat dalam keadaan straight. Kan? Lepas tu nak berhenti berehat. Lepas tu tiba-tiba ada seorang tua datang sebelah dia, duk semayang aja. Dia cadang, ni nak boleh berjemaah dengan aku lah ni. Tak, rupanya orang tua tu semayang je, solat. Lepas tu sampai dia pun berhenti rehat, yang si alim ni pun berhenti rehat, duduk. Lepas tu tengok orang tu tak putus-putus lagi, duduk solat lagi situ. Solat, bangkit duduk. Okey, sudut solat. Lepas tu dia berhati, tengok lama-lama, bila dah waktu selesai, kata, boleh tak aku nak sembang dengan kau? Kata dia orang alim ni. Lepas tu dia kata, boleh. Orang tu kata boleh. Lepas tu apa dia kata? Macam mana, aku pelik lah tengok engkau ni. Aku tengok engkau yang dari tadi tak berhenti-henti, tak duduk-duduk, asyik solat aja. Tak pergi tandai lah, tak pergi apa, maksudnya tak berehat apa. Kau asyik buatnya. Macam mana kau boleh buat ibadat macam ni? Hebatlah engkau. Cakap macam tu. Lepas tu aku pun, dia kata,
Aku pun dulu macam kau juga, dia kata kan. Macam itulah ibarat macam tu kan. Aku pun dulu macam kau juga, macam tu. Tapi aku dah buat satu amalan ni, dia kata. Amalan ni menyebabkan aku jadi macam ni, kata dia. Boleh tak kau bagi tahu aku? Ya Zulkifli Daud. Boleh tak engkau bagi tahu aku? Betul. Bagi tahu. Boleh. Aku nak dengar ni. Boleh aku bagi tahu. Betul. Apa syarat ni dengan satu syarat, dia kata. Kau nak aku kalau ni. Apa benda syaratnya? Syaratnya pertama, kalau ni aku nak bagi tahu ni, engkau kena ikut aku ni. Apa syarat dia? Pertama, kau kena bunuh orang. Bunuhlah berapa orang, pada lupa dah bunuh dia. Berkata lepas tu, bunuh orang. Macam tak sanggupnya nak bunuh orang ni. Kalau kau tak mau bunuh orang, kau pergi berzina dengan orang. Zina pun berat juga ni. Macam mana ni? Tak boleh ni. Lepas tu, kalau tak, engkau pergi dengan apa? Pergi minum arak. Tak mau sikit nak kau minum arak. Minum arak okey kot. Sebab minum arak ni kalau aku bunuh orang, aku bersangkut dengan orang. Tapi kalau aku zina, aku bersangkut dengan orang juga. Tapi kalau aku minum arak, aku seorang je. Sebab dia kata macam ni. Orang tu kata, kau pergi bunuh orang tapi cepat-cepat kau bertaubat. Kau pergi berzina, kau cepat-cepat bertaubat. Kau pergi minum arak tapi cepat-cepat bertaubat. Dia pilih dan orang alim tu pilih nak minum arak. Dia nak minum arak, dia kata kalau minum arak, dia kata minum arak ni okeylah kot minum arak. Aku je antara dosa aku dengan Allah je. Nanti aku cepat-cepat bertaubat. Dia kata cepat-cepat aku bertaubat. Lepas tu bila dia lakukan perkara tu, Allahu Akbar. Bila dia lakukan, na'udzubillah. Betul, maka dia pun sebab tu dia dimasukkan dalam penjara. Dia masukkan dalam penjara. Bila penjara maksudlah datanglah sesal dia. Dia kata kenapalah jadi macam ni kan. Datang sesal dia. Bila dia sesal tu, lepas tu mari dia nampak lagi satu seorang tua tu kata kan, ada seorang ni cakap, nak tak aku tolong, dia kata. Nak tolong keluarkan daripada itulah. Lepas tu dia kata nak lah. Nak tolong. Lepas tu dia kata aku boleh tolong kau tapi dengan syarat engkau tunduk kat aku. Tak payah tunduk sikit tandang kau. Kau sujud kat aku. Nampak? Angkara siapakah itu agak-agaknya. Lepas tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita tak tahu antara orang alim ni kan, walaupun dia alim, kita tahu hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tujuan dia kan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia tunduklah dia kepada tu. Rupanya dia tunduk kepada sang iblis. Bila dia tunduk kepada sang iblis, dia mati dalam keadaan yang tak diterima, dan akhirnya dia mati dalam keadaan yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam keadaan yang murtad. Alangkah ruginya. Jadi hari ini sahabat-sahabat UMFO kata hari ini banyak keadaan-keadaan yang macam tu. Keadaan yang macam mana? Yang menghalalkan perkara-perkara yang tak apalah, kau buatlah ni dulu, tapi nanti kau bertaubatlah. Kan? Jadi kita berani nak melakukan perkara-perkara yang mungkar dengan janji kita nak bertaubat. Itu janji-janji syaitan. Jangan percaya dengan tipu daya tu kan. Jadi hari ini banyak dengan kalau kadang-kadang orang berlumba dalam perniagaan, so nak buat benda-benda yang hingga tak apalah buat ni dulu, nanti esok kalau dah kaya nanti bertaubatlah. Na'udzubillah. Kita berhati-hati ya. Kita kalau hidup ni kena akal, kena fikir, lepas tu tanya hati, ilmu ada. Kita buat sesuatu perkara, nak lakukan sesuatu perkara, Umi kata hari zaman perakhiran kita berpautlah kuat-kuat kepada Al-Quran. Amalkan Al-Quran tu. Jadikan Al-Quran itu adalah sahabat kita. Jangan main cakap je. Kita baca Al-Quran, so kita tinggalkan tu, kita tak ambil pengajaran. Kita baca Al-Quran, just baca je. Macam burung kakak tu baca tu. Yang ada mengaji, kita dengar burung kakak, macam tu. Tapi kita tak ambil pengajaran di situ. Jadi hari ni kita nak buat sesuatu, tanyalah Allah dulu.
Al-Quran tu adalah kalam Allah. Allah sedang berkata-kata kita. Walaupun Al-Quran itu nampak macam tak logik je lah kan. Dah Allah yang tu, Allah dah terangkan untuk orang yang 1000 tahun dulu. Kan, yang dulu-dulu. Tapi kenapa Allah pelihara Al-Quran itu hingga sampai hari kiamat Allah pelihara. Bukankah Al-Quran itu Allah sediakan untuk kita? Jadi kalau kita tak berkawan dengan Al-Quran, kita tak tahu Al-Quran kata apa dengan kita. Kadang-kadang bila kita baca tu, percaya tak? Pernah tak Ibu Fatinah, Zulkifli Daud? So kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita cari sesuatu, kita cari-cari, kita nak baca kan. Tiba-tiba bila kita baca Al-Quran tu, terasa macam terdetik dekat hati kita. Itu maksudnya Allah sedang berkata-kata dengan kita. Fahamilah isi Al-Quran tu dengan sebaiknya. Sebab Al-Quran ni dia mujizat. Dia boleh maksudnya pandu kita. Ni sebab tu Nabi Allah tinggal kepada kita, Nabi tinggal kepada kita Al-Quran dan hadis. Berpandulah pada Al-Quran dan hadis. Jadi zaman perakhiran ni, so bukan kita saja kita nak berzikir, nak apa semua, tapi kita pegang kuatlah dengan Al-Quran. Berzikir ni untuk sucikan hati kita, dan kita nak buat sesuatu perkara, tanya Allah dulu. Jangan kita main redah je. Kadang-kadang kita nak join sesuatu perkara, satu benda yang kita nampak kita tak tahulah kesahihannya. Baca Al-Quran. Dan nanti Allah akan bagi jawapannya. Jadi sebelum itu kita kena berkawan dengan Al-Quran tu. Maksudnya kita baca, faham mana. Nanti Allah akan detik hati kita. Kebenaran dia. InsyaAllah. Selain daripada kita tanya. Kalau kita tanya orang, maksudnya kita tanya orang, ni betul ke tak betul ke, dan orang tu pun tak boleh bagi jawapan yang betul lagi. Hanya Allah yang tahu, yang maha tahu. Dan selalulah berdamping dengan Al-Quran, dan jadi Al-Quran itu adalah kawan kita, sahabat kita. Jangan baca Al-Quran, so baca Al-Quran, lepas tu kita tak baca tafsirnya. Kita tak tahu, kita tak menghayatinya. Kalau baca sekali dua, memanglah kita tak tahu. Memanglah kita rasa macam ada yang macam tak kena dengan kita pun, tak sama dengan kita. Tapi ada satu setempat tu, memang Allah betul-betul tunjuk kepada kita. Umi-Fu cakap ni bukan, cakap ni ada berdasar juga pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman yang Umi-Fu hadapi, so tak tahu nak buat apa, buka Al-Quran, baca, dan Allah bagi petunjuk. Dan kita ikutlah jalan tu. InsyaAllah kita tidak akan sesat jalan kalau kita berpandu kepada Al-Quran. Jadi hari ini kita baca Al-Quran ni untuk kita belajar Al-Quran tu untuk apa? Kita nak baca Al-Quran untuk apa? Kita nak jadikan dia satu pegangan. Sebab di akhir zaman nanti kita akan didatangi perkara lagi lama dunia ni lagi akan banyak perkara-perkara yang sesat yang kita tak tahu kita nak duduk mana. Kalau kita tak ada pegangan, habislah kita. Sebab yang orang alim tadi pun dia boleh sesat. Dia diperdayakan oleh syaitan. Diperdayakan dia ilmu yang dah banyak tinggi tu. Kan? Bukan sikit-sikit sebab orang alim di bawah dia pun banyak. Tapi apatah kita lagi yang keadaan jahil ni. Terlalu kita dalam keadaan yang sesat. Dan kita mudah je sesatkan. Di akhir zaman nanti, so banyak. Kadang-kadang kita, itu sebab nanti bila timbulnya Imam Mahdi ni, banyak orang berselisih faham. Dan banyak orang kufur. Memang siapa yang tak percaya bahawa itu Imam Mahdi, maksudnya yang lahir, yang muncul tu Imam Mahdi, so kita tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sesatlah. Jadi siapa yang nak tunjuk kepada kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita hari ni kita ada guru kita lah. Jadi so hari ni kita berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Pegang kemas Al-Quran tu. Bukan pegang genggam tu. Tapi maksudnya kita jadikan Al-Quran tu sebagai kawan kita. Sentiasa maksud Allah sentiasa berbicara dengan kita. Kita faham Allah berbicara dengan kita. Itulah, fahami. Sebab akhir zaman, zaman yang sangat banyak zaman fitnah. Banyak fitnah. Nampak macam gitu awal macam baik je. Kan? Tujuan nampak macam baik je. Tapi dalam tu ada dia punya benda-benda yang tersembunyi. Ada banyak-banyak pembohongan. Ada banyak tipu daya syaitan. Syaitan ni kalau kita nampak yang macam biasa, syaitan yang kita tak nampak tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kita baca pula ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat kursi. Habislah dia, hancurlah dia. Tapi kalau syaitan yang dah bertopeng kepada manusia, itu bahaya. Bahaya. Jadi bendanya memang benda yang sesat lah. Orang yang sesat ni dia akan selalu dia datang kepada kita, dia datang benda yang macam dia akan tanya soalan-soalan yang pelik yang kita tak dapat nak jawab. Jadi seorang ini pegang kemas-kemas dengan Al-Quran, belajar mentatil Al-Quran ni, baca dengan betul, belajar memahami makna dengan Al-Quran ni. Dan kadang-kadang setiap benda perkara ni kan, yang Allah yang bagi kepahaman tu tak semua orang yang sama. Kan? Itulah. Jadi kalau kita berpegang Al-Quran, kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, insya-Allah kita tidak sesat jalan. Kita tak nak sesat jalan, kita sesat jalan. Dan syaitan dah janji dengan Allah Subhanahu Taala. Dia kata dia nak sesatkan anak Adam ni. Anak cucu Adam ni dia nak sesatkan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas hatinya. Ikhlas hatinya maksudnya hati tu bersih. Hati tu kalau buat sesuatu tak ada udang di sebalik mi. Kan? Tak ada apa orang kata? Tak ada di sebalik tu ada kita punya hajat-hajat yang lain. Kan? Jadi kita buat sesuatu, aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu remind kat diri ni, Allah aku buat ya Allah, kerana Engkau, mudah-mudahan Kau berkenan kat aku, Kau kasihlah aku, Kau sayanglah aku ya Allah. Kau selamatkanlah aku dunia dan akhirat. Kau selamatkan aku, Kau selamatkan keluargaku ya Allah. Kan? Hanya Engkau. Selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tadi Umi baca tadi kan? Kita baca selalulah sebut zikir tu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan sembang kita pagi ni membawa manfaat kepada kita semua. Insya-Allah kita sama-sama berpeganglah kemas kepada Al-Quran. Janganlah rasa hari ni ada orang yang masih lagi orang kata nak bermula baca Al-Quran. Teruskan dengan niat tu. Jangan rasa malu, jangan rasa rendah diri, sebab hidayah tu bukan semua orang dapat waktu yang sama. Ada orang yang dapat hidayah waktunya awal, ada orang dapat hidayah waktu dah pertengahan, ada orang dapat hidayah waktunya hujung-hujung. Tapi yang penting kita belum terlambat. Yang penting masa belum terlambat. Dan Allah tak tengok hebatnya orang. Orang tu pandainya mengaji Quran, tajwidnya Allah memang tip-top. Allah tak pandang benda tu. Allah tak pandang hebatnya tu. Tapi Allah tengok hati dia. Allah tengok kesungguhan kita. Walaupun kita ni baru merangkak-rangkak nak baca Al-Quran ni. Barulah kan. Bukan senang nak baca sebab kita dah tinggal lama. Kita dah tinggal lama Al-Quran ni. Apatah lagi kalau kita dah sangat dulu pun tak baca. So baru Allah bagi kita buka dia hidayah ni. Baru dah umur 60. Barulah terbuka mata hati kita ni nak baca Al-Quran. Sangatlah susahnya nak baca Al-Quran. Sangatlah susah. Sangatlah memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Dengan malu ke orang lagi rasanya. Macam-macam perasaan dah datang. Syaitan kata, ish, dah tua gini baru nak belajar. Syaitan tu dia cucuk. Tu yang lagi mengaji Quran. Lepas tu tak jadilah. Makcik malas lah nak baca. Dia ikut hasutan syaitan. Jadi selalu Umi tengok kalau orang nak belajar Quran ni. Yang dah faktor usia nak belajar Quran, selalu akan datang halangan. Dan mereka kalah dengan halangan-halangan tu. Ni hari sahabat-sahabat, sebelum kita sampai ke alam barzah, sebelum kita sampai ke alam akhirat. So bila Allah buka pintu hati kita untuk nak menimba ilmu pengetahuan, so kita sama-samalah. Jangan maksudnya teruskan, berjuanglah insya-Allah. Nanti Allah tengok usaha kita. Orang yang baru nak belajar Al-Quran tu, kalau dia belajar, dia dapat usaha, dapat pahala untuk belajar lagi kesungguhan dia nak belajar, dapat pahala untuk dalam dia menghadapi kesusahan lagi, dalam menghadapi kata-kata orang lagi, dia dapat pahala tu. Dan kalau dia tak sama dengan orang yang dah pandai mengaji. Maksudnya pahala dia lagi lebih. Maksudnya usaha dia. Jadi bila kita kalau boleh nak apa? Kita nak Al-Quran tu sebagai kawan hidup kita. Dan selalu Umi pesan, nak tidur jangan lupa baca surah Al-Mulk. Hafallah surah Al-Mulk tu. Sebab surah Al-Mulk ni adalah nanti kita
Kalau ikut tok guru ni yang apa, setengah guru dia kata memang tak ada soalan dah dalam kubur tu. Bahagia tak? Kalau mati kita tak ada soalan dalam kubur, dah malaikat dah jawab untuk kita dah. Kita tak kira dalam keadaan situ, memang bila sampai di sana hanya yang orang yang pergi tu tak balik-balik. Kalau balik tu tak tahulah dia cerita kat kita kan. Semua orang takut. Dalam keadaan yang sangat gelap gelita semua, tak ada siapa dah. Tak ada siapa yang sudi nak tinggal kita. Sayang suami, tak ada suami nak tunggu kat kita. Sayang anak, tak ada anak pun nak tunggu kita. Tak ada apa-apa dah. Balik terputus semua semua yang pergi bawa 3. Saudara kita hantar, harta kita hantar, apa lagi yang hantar kepada kita? Amalan kita. 2 tu dah balik, tinggal 1 je amalan kita. Apa amalan kita dalam. Jadi Nabi dah pesan, bacalah surah Al-Mulk. Janganlah hari ni nak rasa nak malas lagi nak hafal surah Al-Mulk. Bacalah, teruskan. Kalau yang ni baca, macam mana nak hafal? Macam nak hafal, kita hafal ni, kita banyakkan istighfar kepada Allah SWT dan jaga makanan kita. Dan hari ni kalau kita nak hafal bersungguh-sungguh, insya-Allah kita boleh baca lancar-lancar dulu. Lepas tu kita ulang baik-baik ayat-ayat tu. Mula buat 3 ayat dulu, 6 ayat. Kalau surah Al-Mulk tu sangat senang sangat. Sebab hanya 30 ayat aja. 30 ayat dan insya-Allah. Kadang kita ada hari kita terlupa juga kan. Tapi kita ulang. Lama-lama kelemahan orang kata belakang parang pun kita asah boleh tajam. Apatah lagi otak manusia ni yang bertrilion-trilion sel tu. Yang Allah berjadi cukup istimewa. Kalau kita rugi, kalau kita tak gunakan kelebihan akal yang Allah bagi kepada kita untuk kita hafal ayat-ayat Allah Ta'ala ni. Yang dah diceritanya menjadi apa? Cahaya di dalam kubur kita. Menjadi peneman dalam kubur kita yang gelap. Kita hari ni, okey, kalau kita kata kita duduk dalam satu rumah, kita apa yang kita nak buat? Untuk kita selesa dalam rumah tu. Kita nak ada, kalau tak ada aircon pun kita ada kipas. Kalau kita ni, tapi yang penting kita ada lampu, betul? Kita tak nak duduk dalam gelap. Betul tak? Kalau dalam gelap lagi apa pun tak nampak. Sebab tu, tapi dalam kubur tu lagilah dalam alam itu yang kita sebenarnya kita kena prepare terlebih dahulu. Apa tak? Gelap ke tegang kubur aku nanti. Gelap ke tegang tu. Maimun. Norizan Timin. Okey. Insya-Allah kita kena fikir balik. Tegang ke gelap kubur aku nanti. Kalau gelap apa yang aku nak buat? Tapi ingatlah kita bila kita dengar kita buat. Apa kata sebab dalam Nabi dah pesan, so bacalah surah Al-Mulk sebagai peneman kita dalam kubur, insya-Allah, sebagai kawan kita dalam kubur. Kalau contohnya tak dapat baca lagi, Al-Quran pun tak dapat baca lagi, baru nak belajar baca, tak dapat baca lagi, macam mana nak buat? Kan mesti ada soalan-soalan macam tu kan, betul tak? So macam mana nak buat? So ambillah rakaman surah Al-Mulk tu, maksudnya dengar. Sama je orang baca dengan orang yang mendengar. Jadi kita dengarlah, jangan buka Al-Quran, sahabat-sahabat. So buka Al-Quran cukup buka dekat handphone, kata dengar Al-Quran ke kan, ataupun radio yang digital tu yang ada pasang surah-surah tu kan. Jangan pasang tu waktu kita nak pergi buat sibuk benda-benda lain. Tak boleh, Al-Quran tu haram. Maksudnya kita baca, kalau kita buka, kita dengar. Jangan buka lepas tu kita buat tak peduli. Jadi caranya ialah yang baru nak baca belajar Al-Quran. So mungkin surah Al-Mulk tak boleh baca lagi. Buka dulu, dengar dulu. Maksudnya suruh anak buka dekat kalau tidaknya buka dekat handphone kan ada surah download surah-surah. Jadi buka surah Al-Mulk. Nak tidur malam, sebelum tu dengar surah Al-Mulk dulu. Walaupun tak dapat menghafalnya lagi. Tapi kalau dah macam kita dah boleh, so teruskan menghafal. Ya Fatina, Ibu Fatina dah hafal lah, insya-Allah Bazid dah hafal Semua-semua yang live info ni, doakan semua kita dapat hafal surah yang pendek ni, 30 ayat saja, so hafal. Bila Allah sebenarnya, walaupun masa kita nak hafal tu kita rasa macam payah sukar, payah rasa macam ni. Tapi bila kita dah percayalah, bila kita baca kesungguhan kita, nanti Allah akan buka pintu hati kita. Mudah pula kan.
Alhamdulillah. Siapa-siapa kata saya pandai. Kadang-kadang Umi pun tak dapat baca ni. Saya pandai baca Ustazah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah pandai baca, so ajar pula. Yang penting dah pandai baca, ajar pula anak-anak kita. Ajarkan siapa-siapalah yang kita boleh, maksudnya pandukan. Supaya kita nak bawa balik, nanti kita nak bawa balik amal jariah yang banyak. Sebab kita nak balik ajar, sebab syurga tu sangat luas. Syurga tu jadi kita kena bawa balik banyak-banyak yang pahala-pahala yang nak diganda, maksudnya yang nak dibawa ke sana untuk dinilai amalan-amalan kita. Jadi bila dah pandai baca, alhamdulillah. So share dengan orang yang lain supaya sama-sama boleh baca surah. Jadi sama-sama kita ingat mengingati, supaya kalau bila kita ingat mengingati sama kita, supaya dia jadi juga jariah kita. Kan? Jadi kita tinggalkan jarak. Jadi ada perkara yang kita bila mati ni akan bawa manfaat kepada kita. Ilmu yang dimanfaatkan kepada ilmu yang dimanfaatkan. Jadi banyaklah, maksudnya kalau orang yang dah boleh mengaji, so ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anak kita, ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anak jiran kita. Siapa-siapa sajalah, jadilah kita orang yang mengajar Al-Quran. Sebab antara yang orang yang dapat naungan di Arash nanti, so ialah orang yang mengajar Al-Quran, yang ajar dari alif bata tu. Bukan mudah nak jadi guru yang nak ajar alif bata tu. Umi kata kalau kita nak ajar orang baca, nak ajar biasa-biasa, nak ajar orang pelajaran lain, subjek lain, lebih susah lagi kalau kita nak mengajar Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia berlawan dengan syaitan. Memang guru Al-Quran ni memang nak kena sabar sikit. Dan hari ni orang-orang yang kalau macam ibu-ibu, umi pesan, kalau jadilah macam guru-guru yang, maksudnya hormatilah guru-guru Al-Quran ni. Sebab nanti ilmu yang anak-anak dapat tu nanti jadi berkat. Jadi kita kena ingat kat anak-anak kita, so hormat guru. Sebab banyakkan sekarang ni, sebab bila dah diswastakan. Kalau dulu, zaman dulu, orang mengaji Quran tak kena bayar. Mak hantar kita pergi mengaji kat tok guru tu, bawa macam Umi bawa pulut kunin. Dulu macam seronok lah bawa pulut kunin, ada telur, ada apa semua. Tu hantar kat tok guru tu sebagai hadiah kepada guru tu. Kan? Dia guru, tapi tak kena bayar apa-apa pun dulu. Kan? Dia tak kena apa-apa. Sekarang ni, zaman sekarang dah lain, berbeza. Aku guru Al-Quran, so macam dah kena bayaran. Tapi of course lah, macam kalau zaman sekarang, mungkin zaman sekarang dah ada elektrik, dah ada apa semua, nak ada cas sikit macam guru tu kan. So nak dibayar, tapi janganlah anggap duit tu. Sebab Allah tak bagi kita jadikan Al-Quran ni sebagai satu mata pencarian kita. Kalau kita nak ajar, kalau orang nak sedekah tu, nak bagi tu, bagilah. Tapi hari ni dan ibu bapa pula bila dah hantar, dah bayar. Contohlah RM50 sebulan. Ada yang apalah, Umi pun tak tahu. So bila dah bagi tu, rasa macam dah sama dengan macamnya apa yang nak cakap, nilai wang tu dah dibayar kepada guru tu. Maksud nilai wang tu dengan ilmu yang guru tu bagi dah disamakan. Maksudnya tak payahlah. Sehingga sekarang ni hilang timbul rasa hormat kepada guru. Lain macam kampung-kampung dulu. Bukan Umi nak, sebab ilmu tu Umi kata, kalau kita adab berguru tu, bila anak murid dia hormat pada guru tu, ilmu yang diajar tu lebih-lebih berkat. InsyaAllah. Jadi hari ni siapa-siapa yang pandai ajar mengaji, so yang boleh ajar tu, ajar dia dengan seikhlas hati. Orang nak bagi duit ke, tak bagi duit ke, tak apa. Ingat nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajar bukan saja kita nak anak kita pandai, kita nak anak orang lain juga pandai. Sebab itulah saham yang kita akan bawa dalam kubur. Tapi kalau kita mengajar semata-mata kerana duit, kerana kita nak kerja duit,
So rugilah semata-mata, kita tak akan bawa. Sebab amalan ni nak ikhlas. Kita buat ni kerana Allah SWT. Kalau orang nak kasih ke tak kasih, so jangan nampak. Ada satu cerita yang dicerita oleh Tuan Syekh Zainal Asri. Cerita tu ada seorang tuan guru lah kan, tuan guru ulama Dia nak pergi mengajar. Kalau tak tahu sahabat dah dengar tak cerita ni. Alhamdulillah saya umur 8 tahun dah pandai mengaji. Alhamdulillah. So teruskan. Dan Fatin dah boleh jadi guru dan kena ajar. Jangan sia-siakan peluang ni. Saham kubur insya-Allah. Jadi cerita tadi Umi nak cerita tadi tentang yang ulama ni. Dia nak pergi mengajar. Umi lupa dah nama dia. Umi selalu lupa nama orang. Bila dia nak pergi mengajar, nak pergi mengajar, orang dah jemput dia nak panggil lah ni kan. Perjalanan tu agak jauh. Ada dia punya anak murid dia nak bawakan dia. Lepas tu, dalam perjalanan tu, dia suruh anak murid dia patah balik. Anak murid dia ni pun pelik lah. Kenapa nak patah balik? Kan? Ni orang dia ada cukup time dah nak ngajar ni kan. So dia suruh patah balik. Dia pun balik ke rumah dia. Dia pun tak apalah, dia kata mungkin anak murid dia pun fikir mungkin dia nak ambil sesuatu benda dah tertinggal apa barang kot, tapi dia tak kata apa-apa pun. Lepas tu bila dia balik sampai ke rumah dia, dia suruh anak murid dia parking kereta depan rumah dia. So dia pun naik ke dalam rumah. Dalam rumah dia langkah pintu rumah dia masuk, dia pusing belakang, lepas tu dia pusing balik, dia terus langkah turun tangga, dia turun balik. Lepas tu dia pun suruh anak jalan. Dia suruhlah anak murid dia bawa lah dia ke tempat dia nak mengajar tadi. Lepas tu anak murid ni pun duk tanya-tanya lah, kenapa lah, pasal apa pula dah ni. Tadi dah ni pasal apa dah, nak tengok ambil barang, tak ambil barang apa pun. Langkah pintu pusing balik je. Lepas tu dia pun gagah lah tanya. Tuan guru boleh tak saya nak tanya? Tanya apa? Boleh, dia tanya lah. Lepas tu dia pun tanya. Dia kata, kenapa Tuan Guru patah balik? Saya tengok tak nampak pun Tuan Guru ambil apa-apa pun balik. Apa tadi? Dia kata, aku patah balik tadi pasal aku nak ajak sikit nafsu aku. Sorry. Tertekan. Jadi aku nak ajak sikit nafsu aku ni, dia kata. Tadi aku duk nampak sampoi duit. Masa aku keluar nak pergi mengajak tadi. Dia mesti cakap Kedah pula. Masa aku keluar nak pergi mengajak tadi, aku nampak sampoi duit. Duk terbayang sampoi duit orang nak bagi. Jadi aku nak ajak nafsu aku supaya jangan ingat duit. Nampak? Dia guru, orang-orang alim, dia jaga keikhlasan hati dia. Lepas tu baru dia patah balik. Biar walaupun nampak perjalanan tu jauh, patah balik pula. Bukan satu benda yang senang, dia ajar nafsu sikit. Jadi hari ini kita guru-guru yang mengajar Al-Quran, so mengajarlah dengan lillahi ta'ala. Tak apalah kalau orang kata jangan jadikan itu sebagai mata pencarian kita. Maksudnya kita duk ingat, ni anak murid ni tak bagi duit lagi. Ni tak bagi, tak apa. Siapa yang nak bagi, siapa yang tak nak bagi, tak apa. Jadikan itu adalah amalan jariah kita yang kita nak bawa. Rugi hari ni kalau kita tak ambil peluang ni, sebab yang ni lah kita akan bawa balik. Sebab orang-orang yang mengajar Quran dengan ikhlas tu, orang tu yang di bawah naungan ar-Rasyid Allah SWT. Betapa besarnya ganjaran yang Allah nak bagi kat kita, yang kita sedangkan kita ambil yang dunia yang sikit sangat ni. Jadi kalau orang nak bagi, nak ikhlas, dia nak hadiah ikhlas hati, tak mengapa. Jangan itu jadikan benda tu menyusahkan orang-orang yang nak belajar mengaji. Tak tahulah ada, tapi benda ni lah yang Umi nak sampaikan ni. Allah gerakkan hati Umi sampailah, maksudnya ajarlah dengan seikhlas hati kita. Bila ada ilmu nak mengajar ni, mengajarlah, maksudnya janganlah nak ajar orang ni, jangan tunggu sampai alim. Kadang bila kita sambil kita belajar, sambil kita mengajar, sambil kita memperbaiki. InsyaAllah kita belajarlah budak-budak baca, yang nak baca Iqra kan, kadang ramai anak-anak orang susah luar sana kan. Kadang anak bayangkan kalau kita ambil seorang RM5 ke RM10, kalau dia ada 5 orang anak, dah berapa sebulan kan.
Kadang duit beras dia pun tak berapa cukup. So ini fikir-fikirkan. Ni kita jadikan kita ni berkhidmat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak orang kita, nak anak orang kita, inilah dakwah kita untuk semua orang pandai baca Quran. Untuk semua orang beramal dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni besar. Selain daripada ibadah solat ni, Al-Quran. Al-Quran ni Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk pegangan kepada diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau yang mana tak tahu belajarlah, so carilah ke guru, maksudnya pergilah belajar, jangan rasa malu. Ada Umi Fu dulu ajar Umi Fu ajar peringkat kanak-kanak, lepas tu Umi Fu dah, kemudian ni Umi Fu ajar orang dewasa. Tapi rupanya mengajar kanak-kanak lebih mudah, ajar orang dewasa banyak kerenahnya. Sudahlah tak tahu tapi macam banyak sangat alasan. So jangan banyak alasan nak mengajar. Nak belajar jangan banyak alasan, jangan rasa malu. Umi Fu kata malu lagi kalau kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala hidup dah berpuluh tahun tapi Al-Quran tak tahu nak tak ambil hal nak baca. Allah kata aku bagi kau akal. Sedangkan orang buta, orang yang tak nampak tu boleh baca, betul tak? Baca dengan lancar, dengan baik sekali. Tapi kita ni, kita tak ambil sesuatu benda, kita ambil sesuatu benda perkara yang berat. Maksudnya, bila kadang-kadang bila Allah buka, bila rasa nak mengaji tu, jangan rasa malu. Allah dah buka lah pintu hati kita tu. Allah dah beri dah hidayah. Pegang hidayah ni kemas-kemas. Pegang hidayah ini Allah bagi pada kita ni. Ya Allah buka pintu hati kita nak belajar, nak bersolat, nak belajar yang ni, nak belajar yang ni. Pegang kemas-kemas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bukan semua orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang tu dia tengok, kadang-kadang dia dengar je kan. Depan mata dia dengar je. Tapi hati dia tak bertaut langsung. Maksudnya Allah kata ada orang yang Allah macam tutup mata dia. Allah kata ada mata tapi aku tutupkan matanya. Ada telinga tapi aku tutupkan telinga. Tak bagi nampak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beruntungnya kita bila Allah dah buka pintu hati kita untuk kita belajar, untuk kita memperbaiki amal ibadah kita. Itu maksudnya kita dah terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang kemas-kemas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jangan sekali-sekali kita lepaskan. Jangan sekali-kali kita lepaskan dan kita buat budak terendah. Dan bila dah nanti Allah akan tanya pada suatu masa ketika ada orang yang macam Allah dah buka dah jalan dia, dah bagi hidayah pada dia dan dia buat terendah, satu masa Allah ambil nyawa dia dan dia tak boleh nak persoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata aku dah buka dah pintu hati kamu, aku dah seru dah, aku dah bagi dah engkau peluang untuk pergi belajar. Tapi kenapa kau tak endah? Kau buat tak dengar saja. Yang tu nanti kita tak boleh nak persoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, hari ini sama-samalah kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh memperjuangkan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni Umi Fu kata tak ada makna kalau kita tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi sangat kalau kita pulang nanti kita tak dapat redha Allah SWT. Allah tak kasih kita. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mari sama-sama. Ya Allah, apa yang kita ada amalkan. Apa yang ada. Hari ni tak guna kalau kita belajar banyak-banyak pun. Bagi belajar. Aku belajar ni, tunjuk. Aku belajar dah beratus kitab ni. Tapi beramalnya tidak. Rugi sangat kali. Jadi hari ni kita belajar sedikit tapi amal. Yang penting amal dan istiqamah. Perkara yang paling Allah suka ialah kita beristiqamah. Lakukan. Kalau kata baca surah Al-Ikhlas, satu malam sebelum nak tidur, baca 100 kali. Biasakan 100 kali. Hadiah kepada semua muslimin dan muslimat. Jangan kita hari ini hidup kita untuk diri kita sendiri saja. Tapi kita tak berfaedah untuk orang lain. Kita jadikanlah diri kita ni bukan untuk diri kita sahaja, tapi hidup kita ini berfaedah kepada umat Muhammad. Maksudnya untuk orang lain juga. Kita doa untuk orang lain. Ini kalau kita tak dapat nak nolong orang macam mana kan. So kita hadiahkan surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kalau orang yang mati, orang yang duduk dalam abzah sedang tertunggu-tunggu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So kita datangi dengan bacaan surah Al-Ikhlas untuk mereka, datang pahala untuk mereka. Kata
bagaimana benda ni dapat menolong orang lain. Dan hari ni ingat, bila kita tolong orang lain dan segala kebaikan tu akan kembali kepada kita. Hari ni kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kita hadiahkan kepada orang-orang dalam alam barzah sana. Kita hadiahkan kepada mereka yang telah pergi sana. Nanti sebanyak-banyak orang dalam tu, Allah akan pahala tu akan datang kepada kita. Masya Allah, subhanallah, hebatnya. Maha hebatnya Allah. Maha kuasanya Allah. Maha kasih sayang Allah kepada kita. Memberi segala nikmat yang berikan. Cuma kita tahu dengan tak tahu je. Kita beramal, kita kena faham. Kita kena ada ilmu. Ada ilmu ni bukan untuk kita menggah-begah. Kalau zaman-zaman dululah. Umi pun tengok kalau macam orang yang dah pergi surau tu rasa-rasa dah dabik dada dah, rasa macam kita lah sangat pandai. Jangan. Itu syaitan. Syaitan yang macam Umi cerita tadi. Syaitan ni dia memang cocok-cocok, dia kata, tengok si bedah tu bukan nak pergi ngaji. Tengok aku ni kan. Tengok nanti esok mati, esok apa nak jadi dengan dia. Jangan. Kita tengok orang lain yang dah kita tengok orang lain tu, tengok dia dengan rasa kasih sayang. Doakan dia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada sahabat aku ni, ya Allah. Berikan hidayah. Bukankah baik itu? Daripada kita nak mendabik dada. Syaitan tu sentiasa nak cocok, nak rasa kita lebih. Kan? Kan kalau tengok orang tu tengok tak tutup aurat. Tengok tu dah tu, ya Allah nanti mati. Jangan. Sebab kadang hidayah bukan milik kita. Hidayah tu milik Allah. Doakan sahaja. Kalau kita tak mampu tegur dengan mulut, tegurlah dengan doa dalam hati, doakan dalam hati supaya kawan-kawan kita tu berubah. Kadang-kadang hari ni kita berdakwah, so bukan dengan mulut, dengan perkataan. Yang banyak Nabi berdakwah dengan akhlak yang mulia. Kita tunjuk, contohi dengan akhlak mulia. Kalau dulu kadang-kadang macam dia mari datang riak, so orang bertudung, kita tak nak kawan dengan kita. Orang dah, bila tengok tu orang tu yang macam rok-rok tu, kita dah tak mau sembang dengan dia. Kita rasa macam jangan hina sama kita. Sebab kita tak tahu nanti satu hari Allah bukakan hidayah untuk dia berubah, mungkin dia lebih baik daripada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan mau nafa'at pada kita apa sembang kita hari ini. Sedikit kita dapat tapi kita amalkan insyaAllah. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ucapkan empat kalimat ni dah cukup berat di timbangan insya-Allah. Apa yang sangat nilai insya-Allah. Kan kita duduk beribadah dah sampai berapa jam, tapi kita tengok nilai duduk baca dapatkan ni. Kalau tengok dalam internet, kalau tak dapat yang Umi baca ni, tengok dekat YouTube kan ada subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bila kita tengok langit, kita tengok pokok, tengok tumbuhan, tengok apa semua, ucapkanlah subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Maksudnya pahala yang kita sebut tu, kita puji Allah dengan berganda-ganda insya-Allah. Sekian yang lemah, yang kurang dari Umifo sendiri, maaf apa kesalahan Umifo, tersalah kata, tersinggung rasa. Yang baik-baik semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini manfaat kepada untuk sama-sama kita bersemangat untuk beramal, untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara yang soleh, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuba dengan seikhlas hati kita insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih semua yang sudi live bersama Umifo, Cahaya, VTG, sama-sama terima kasih. Sama-sama kasih insya-Allah Ibu Fatina, Zatul Kamal, Zatul insya-Allah, Nurizah Latif, Joriah Abdullah insya-Allah. Okey, Maimun insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih yang sudi live bersama Umi. Masita Ita ni selalu Umi pun nampak dia. Mak Toya, Mak Nizam. Mak Toya, Mak Nizam ni kira sama dia duduk di B1 Info. Nina, Syakina dan Bazik Aziz. InsyaAllah jumpa lagi ya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.